Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang saya nak bercakap tapi tak ada slide. Hari ni tak ada slide sebab nak semua orang tengok kat sini, cik. Okey, nama saya Fifi, business partner Fatihah. Kami disponsor oleh FDD Zaid dan Zana. Tak lupa juga kepada penaung DDG, Diamond Datuk Dr. Nur Azmi dan Datin Dr. Siti Nuriza. Okey. Tajuk saya hari ini adalah, boleh tak siapa-siapa baca balik dalam poster? Apa tajuk saya? Okey, kekal hidup dalam bisnes. Bunyi dia dah tak berapa sedap, betul? Sebab Zaid tanya saya nak bawa tajuk apa, saya cakap stay alive. Tu dia cakap stay alive, kalau convert dalam bahasa Melayu adalah kekal hidup dalam bisnes. Kenapa kita kena kekal hidup dalam bisnes? Ada tak siapa-siapa? Hari ni saya nak bawa kelainan sikit, nak bertanya, nak berkongsi. Kenapa kita kena kekal hidup dalam bisnes? Sebab reward lebih besar lagi. Sebab duit lebih lagi. Unsangkarable lagi. Ada tak apa-apa lagi? Kenapa kita kena stay alive in this business? Ada tak? Yang ni supaya saya tahu apa yang orang fikir, senang kita nak bagi tahu. Last one. Okay. Semua jawapan tu hampir tepat. Kita kena kekal hidup dalam bisnes ni supaya kita tak mati. Itulah jawapan yang paling tepat. Mati dalam bisnes, apa maksud dia? Jangan bagi translate depan-depan. Mati dalam bisnes ni sebenarnya dia quit, give up, stop. Sebab dalam bisnes, in fact dalam bisnes apa pun, there's no such thing as fail. Betul tak? Betul. Ada tak hari ni siapa-siapa yang buat MBA business kan, sebelum ni dia ada saing-saing dengan kawan dia ke ataupun dengan downline dia, but somehow sekarang kawan tu dah tak ada. Dia mungkin masih ABO kan, dia mungkin masih ABO kita, tapi sekarang dia dah tak ada. Ramai kan? Saya sendiri pun ramai. Maksudnya dia dah mati dalam bisnes. Okey. So malam ni saya nak bagi dua benda. Pertama is why, and second thing is how. Kenapa kita kena stay alive dalam bisnes ni? Okey. Yang pertama sekali, you kena ingat why you, kan? Kenapa, big why kita, kenapa kita start do this MBA business. Beza big why, kenapa kita start buat MBA business. Bukan big why kenapa kita join MBA business. Setuju tak? Dekat sini rata-rata orang yang join MBA business sebab berbeza. Mungkin ada orang join MBA business because of excitement, kan? Alang-alang dia dah cerita, kan, why not? RM60, RM60 kan, nothing to lose, join lah. Itu why you join the business. But this, kenapa kita start the business? Ada tak siapa-siapa boleh bagi satu sebab kenapa dia start MBA business? Apa? Terdesak, desperate. Okay, desperate time creates desperate measure. Freedom. Is that your big why? Dia sebab big why. Bila cakap pasal big why ni, kadang-kadang ramai orang dia kurang jelas. Big why ni adalah benda yang kita will do anything untuk benda tu jadi. Setuju tak? Kan? Ataupun sebelum ni FDD Zaid pernah sebut, big why ni kena datang dari hati, kan? Dia mainkan benda yang kita tak letak ke akal. Contohnya, anak kita sakit, kan, perlu admit dekat hospital, kan, ataupun anak kita terjatuh, kena buat minor operation, kan. Few things government dia cover. Contoh ada few barang tak cover, kena pakai duit RM3,000, dan kita tak ada duit RM3,000 tu. Kita cari tak? Cari. Kita meminjam tak? Ya. Kenapa kita sanggup meminjam? Sayang. Sebab sayang. Itu big why. Kita akan buat apa saja untuk dapatkan. Nombor dua, kita kena ingat balik dreams kita.
Kan? Sebab kita start buat MBA business ni, macam saya selalu sebut, selain daripada why, everyone yang start MBA business dia ada impian. Dan impian tu very subjektif. Setuju tak? Impian tu very subjektif. Apa yang kita nak sebenarnya dalam perniagaan ni? Kemudian, siapa dekat sini buat MBA dah more than 6 months? Okay, majority. Kenapa kita kena kekal hidup dalam bisnes ni? Saya bagi contoh. Ni ada satu bekas kosong. Saya tuang air. Okey. Tinggal ada beberapa titik je lagi dalam bekas ni. Apa cara untuk saya tak bazirkan benda ni? Lagi? Jawapan? Saya dah buang air, saya dah letak air dalam satu bekas. Ada few drops lagi. Apa cara yang terbaik untuk saya tak bazirkan air ni? Jawapan simple dia adalah saya masukkan dekat sini. Apa yang saya cuba sampaikan, semua orang yang dah buat ni, setuju tak? Kita dah korbankan masa, kita dah korbankan tenaga, kita dah korbankan even duit kita dalam perniagaan ni. Setuju tak? Setuju. Jadi, the next thing kita kena buat adalah kita kena keep buat supaya benda yang kita dah buat tu tidak membazir. Sama juga dengan air ni. Cara untuk kita tak nak bazirkan air tadi adalah letak balik dalam tu. So, kita kena buat benda tu berulang kali dan berulang kali. Kemudian, kenapa kita kena stay alive? Sebab bisnes Amway ni dia betul-betul rely ataupun bergantung dekat kita alone. Setuju tak? Bisnes Amway ni hanya bergantung dekat kita. Hatta kita ada grup besar pun. Siapa dekat sini grup dia more than 20 people? More than 10? Kan? Bisnes ni all about us. Bukan tak boleh harapkan dekat downline, tak boleh harapkan dekat upline. Sebab apa? Bukan sebab downline tak boleh harap ataupun bukan upline tak boleh harap. Sebab kedua-dua entiti ni tak boleh buat apa-apa terhadap bisnes kita. Saya bagi contoh. Katakanlah satu hari kita decide tak nak buat MBA. Upline boleh cakap apa-apa tak kat kita? Tak boleh. Ataupun satu hari downline kita tak nak buat MBA. Kita boleh cakap apa-apa tak kat dia? Tak boleh. So sebenarnya bisnes ni rely dekat siapa? Kita sendiri. Hatta grup kita besar pun, this business rely on kita. Okey. Itu bab why. Macam mana nak stay alive? Kalau manusia, macam mana dia nak kekal hidup? Apa antara elemen yang kena ada? Bagi saya satu. First kali. Salah. Bernafas, udara. Manusia kalau nak kekal hidup, benda yang paling penting, benda yang paling utama adalah yang first kali bernafas. Udara. Yang nombor 2, air. Dan yang terakhir adalah makan. Sama juga. Dalam Amway ada juga elemen-elemen ni, kan? Ini bukan The Last Airbender ke apa Ada juga elemen-elemen ni, elemen udara, elemen air, elemen makan. Apa udara dalam perniagaan Amway? Tahu tak? Siapa yang baru balik BEST dia akan tahu. MBS. Macam mana kita nak stay alive? Antara benda yang utama adalah udara kalau manusia. Tapi kalau bisnes ni macam mana kita nak stay alive? Dia ada satu benda yang penting. Benda ni hilang je, habis. Belief. Siapa sini rasa orang yang quit tu sebenarnya dia dah stop believing, yang dia dah tak boleh buat apa-apa dalam MBA. Dia kena ingat tau, dalam bisnes ni you pandai macam mana pun tunjuk plan, you pandai macam mana pun buat demo, you PR you bagus macam mana pun, kawan macam mana pun, the moment you stop believe. Maksudnya apa tau? Kita rasa macam terdetik dalam hati, aku ni lah, aku rasa rezeki aku bukan dalam Amway kot.
Pernah tak rasa macam tu? Ha? Sebab saya ada orang yang mengadu. Aku rasa MBA bagus, tapi MBA ni bukan untuk aku kot. After few moment dia try kan. Maksud dia apa tu? Dia stop believing. Dia stop nafas. You pandai macam mana pun, group you ada banyak macam mana pun, when you stop believing, habis. Sebab tu belief ni adalah udara. The fundamental, sangat penting. Walaupun kadang-kadang kita seorang, walaupun siapa sini pernah rasa, aku rasa macam dalam grup aku ni walaupun ramai, rasa macam aku je buat MBA. Ada tak siapa rasa macam tu? Ada tak? Don't stop believing. Sebab semua benda bermula dengan satu, semua benda bermula dengan kecil kan. Ini benda yang kita kena jaga. Dia belief ni, dia punya tangga dia nombor 2. Kalau kuat sikit lagi, dia lebih kepada faith. Dia sebenarnya kita kena believe. Sebab the moment kita buat MBA, kena believe, aku satu hari nanti akan capai 21%. Aku satu hari nanti akan capai diamond. Sebab kalau kita tak believe macam tu, percayalah, center ni kosong. Tak. Hari ni semua datang meeting sebab apa? Co-curriculum, merit, kan? Nak tunjuk muka kat siapa-siapa? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab apa Asri? Kenapa kita datang meeting? Belief. Sebab kita percaya ini adalah benda yang aku kena buat dan MBA ni satu hari akan ubah hidup aku. Setuju tak? Setuju. Itu pegang kuat-kuat belief. Kemudian kita punya air. Tadi udara, ni air. Apa air dalam kita punya bisnes kita? Apa? Awak yang kuat AF. Air dalam kita punya bisnes adalah meeting. Dia macam ni tau. Pertama cuba ya, dalam MBA ni, kalau kita nak stay alive, ni despite of performance kita bawa down macam mana pun, kita bercakap orang banyak, orang nak tak nak macam mana pun, the moment you want to stay alive, yang pertama believe. I believe one day akan ada orang join. Saya believe one day akan ada orang beli. Dan I believe one day I akan dapat 31%, DD, diamond and so on. Itu. Yang nombor 2 adalah meeting. Sebab apa? Sebab first kali seeing is believing. Saya tak pernah jumpa lagi mana-mana leaders yang tak main meeting. Bila saya cakap tak main meeting ni, tak main langsung. Bab emergency, kematian dan sebagainya itu tolak tepi. Tak main meeting. Sebab kita semua datang meeting ni sebab apa? Dan percayalah cakap saya, siapa yang attend meeting, insya-Allah bisnes dia up and down pun bisnes dia stay alive. Dan terbukti. Betul tak? Yang dalam ni kebanyakan bisnes masih lagi running on progress. Setuju tak? Kan? Dan kita pun berharap benda tu naik. Setuju tak? You try Ponteng meeting sebulan, tengok you punya bisnes macam mana. Dan yang terakhir, kita punya makanan. Sebab makanan ni food for body, food for thought, food for souls kan. Dan yang terakhir sekali, makanan dalam kita punya bisnes ni adalah kita punya basics. Basics. Apa basic dalam MBA? 5M. Betul. Saya tolak M yang tu. Meeting dah ada dah. Basic. Menjual, sponsor, servicing kan? Setuju tak? Setuju. Dan basic ni kena buat hari-hari. Baru-baru ni kan, sebelum saya naik bukit, saya pergi ke Kelantan untuk BTC. Saya naik bukit tu, sebelah saya co-pilot FDD Ashraf. Antara benda yang kami bersembang adalah, Fifi, apa yang orang buat in between meeting? Hari ni Rabu meeting. Okey, habis je meeting ni, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Ada berapa hari? 6 sebelum meeting. 6 hari ni kita buat apa? Apa yang kita boleh buat supaya 6 hari ni at least kita boleh monitor, kita boleh bagi something untuk orang-orang kita buat. Setuju tak? Tanya diri sendiri, kan? After hari ni, sebelum berjumpa meeting hari Rabu depan, apa yang kita buat? Do the basic. Sebab MBA ni benda yang kita buat hari-hari.
Bukan benda yang kita buat sebulan sekali, bukan benda yang kita buat seminggu sekali. Meeting is compulsory. Basic. Dan cara yang paling mudah untuk bagi kita tak tinggal basic adalah, ni yang saya sendiri buat. Bila start hari tu maksudnya mata celik. Mata celik je, selesai semua benda yang wajib. Apa kita buat? Apa yang hari ni aku nak buat yang ada kena-mengena dalam progress bisnes aku. Itu paling mudah, paling simple. Kita jangan cakap pasal nak note apa yang kita nak buat dan jumpa orang lagi. Itu dah precise. Apa yang kita nak buat. Sebab basic dalam MBA kita kena count day by day. Kita tak boleh, okay, minggu ni aku ada satu demo contohnya lah dengan upline aku. Okay, done. Kan? Tak boleh. Count day by day. And then apa lagi? Next day and next thing is petangnya. Sebelum nak tutup hari selalu malam. Tapi saya selalu letak petang. Sebab apa? Sebab malam kita dah susah nak meet up dengan orang. Kan? Tanya, apa yang hari ni aku dah buat? Ke arah perniagaan kita. Macam contoh sekarang ni kan, ni kita meeting kan? Alhamdulillah, meeting adalah benda yang menyumbang kepada perniagaan. Tapi hari ni, tanya dan jawab masing-masing. Apa yang aku dah buat untuk perniagaan aku? Apa basic yang aku dah buat? Ada tak hari ni kita do the act of selling? Maksudnya bukan mesti barang keluar. At least sharing. Ada tak kita buat the act of sponsoring? Kita cerita kat orang peluang bisnes dan sebagainya. Dan ada tak kita service? Service downline, service customer. Service ni bukan sekadar tanya, barang dah habis ke tak. Membina hubungan. Kan? Contoh sekarang nak buka sekolah kan? Macam-macam boleh buat. Nak tegur orang pun update status banyak sangat. Dan servicing benda yang paling mudah nak buat. Ada tak? Itu antara benda yang paling mudah untuk kita supaya kita basic kita tak terlepas. Count day by day. Start boleh esok, bangun je pagi fikir, hari ni aku nak buat apa? Jangan fikir lagi esok, hari ni aku nak buat apa? Tak kisah, anything. Sampai je petang, sebelum nak balik kerja, fikir, hari ni aku dah buat apa? Supaya apa? Supaya kita sentiasa ingat. Sebab kalau tidak, last kali siapa ada hari kat sini, duk fikir, lelah hari tu dia tak buat apa? Ada. Sebab saya pun lalu benda tu. Bahaya, itu bahaya. Okey, itu je untuk malam ni. Okey, terima kasih.